Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin mendakwa beliau adalah seorang ahli perniagaan yang kaya dan berjaya sebelum menyertai politik dan menjawat jawatan awam lagi. Menurut Daim, jika beliau kekal dalam perniagaan dan tidak melakukan apa-apa untuk mengembangkan asetnya secara aktif, nilai pegangan saham cair miliknya sahaja akan bernilai lebih RM50 bilion hari ini. Itu kos pribadi saya hari ini dalam keputusan untuk menyertai kerajaan. Keputusan saya menyertai kerajaan dan berkhidmat kepada negara mendatangkan kerugian kewangan yang besar kepada diri dan keluarga saya. Pembabitan saya dalam perniagaan menjadi subjek beberapa buku dan artikel bahkan sebelum saya dilantik sebagai menteri. Tajuk utama pelantikan saya menyatakan Malaysia New Finance Minister Daim Zainuddin, The Quiet Millionaire, Sunday Times 12 Ogos 1984, Tycoon Daim Tech Finance, Millionaire Entrepreneur Daim Zainuddin 45 has been catapulted into the cabinet as Finance Minister The Star 15 Julai 1984 katanya. Daim berkata demikian melalui affidavit sokongan yang dikemukakan beliau dan keluarga dalam permohonan mereka untuk memohon kebenaran memulakan prosiding semakan kehakiman bagi mencabar siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap mereka. Daim atau nama sebenarnya C. Abdul Daim Zainuddin berkata, pada atau sekitar 1969, beliau menceburi bidang perniagaan dan mengasaskan bersama rakan kongsi lain syarikat Maluri Sendirian Berhad yang terbabit dalam pembangunan hartanah. Bekas ahli parlimen Merbok itu berkata, syarikat itu bertanggungjawab membangunkan perbandaran yang dikenali sebagai Taman Maluri dan Taman Bukit Maluri di Kuala Lumpur dengan penilaian hari ini bernilai lebih daripada RM26 bilion. Daim berkata, beliau juga pemilik Malaysian French Bank dan kemudian UMBC, kini RHB Bank, dan mempunyai kawalan serta kepentingan besar dalam semua syarikat induk seperti Sime UEP, Sime Dabi sekarang, Guthrie, TV3, Maybank Consplan, Cold Storage dan Nestle Malaysia. Katanya, 10% kepentingan beliau dalam Nestle Malaysia hari ini bernilai kira-kira RM3 bilion. Sebelum menyertai kabinet, saya diberitahu boleh memindahkan semua pelaburan saya ke dalam satu blind trust pemegang amanah dan saya bersetuju. Namun, kira-kira setahun kemudian, kabinet membuat suatu panduan bahawa saya perlu mencairkan pelaburan saya dalam syarikat induk dan UMBC. Pada masa itu, aset cair saya berjumlah kira-kira RM750 juta bersamaan dengan 250 juta Amerika Syarikat dolar. Sekiranya saya telah meletakkan jumlah itu ke dalam suatu dana indeks S&P 500 pada 1984, nilai hari ini akan melebihi RM42 bilion katanya. Daim berkata, pada Februari tahun lalu, beliau memberikan kenyataan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tetapi mendengar kabar daripada agensi itu lagi sehingga Jun 2023. Beliau berkata, walaupun Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dinamakan dalam kertas Pandora, mereka tidak disiasat oleh SPRM dan tiada sebarang tindakan diambil terhadap mereka.
4 bulan selepas pernyataan direkodkan, iaitu pada 7 Jun 2023, satu notis SPRM menurut Seksyen 36(1)(e) Akta SPRM dikeluarkan kepada beliau dan keluarga yang memerlukan maklumat semua aset dan sumber pendapatan yang dikeluarkan dari Malaysia dari tahun 1997 sehingga kini perlu diberikan dalam tempoh 30 hari. Menurut Daim, notis itu dikeluarkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, di mana beliau mempunyai sebab munasabah untuk mempercayai bahawa kesalahan bagi suapan di bawah Seksyen 23 SPRM Akta telah dilakukan berdasarkan siasatan mengenai aduan yang tidak didedakan. Katanya pada tarikh sama, Azam Baki juga menyebabkan SPRM mengeluarkan notis kepada mereka menurut Seksyen 44(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 AMLA yang membekukan akaun bank pribadi dan akaun bank syarikat mereka. Saya tidak melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta SPRM atau AMLA oleh kerana saya meninggalkan pejabat awam pada Mei 2001, kira-kira 22 tahun yang lalu. Saya dinasihatkan peguam bahawa tuduhan yang akan dimulakan terhadap kami tidak berperlembagaan dan tidak sah dan kami tidak akan menerima perbicaraan adil. Itu akan menjadi pencabulan hak kami untuk kebebasan berperibadi yang dilindungi di bawah Akta Perkara 5(1) Perlembagaan Persekutuan. Sehingga kini kami tidak mengetahui dakwaan yang dibuat terhadap kami dalam aduan tidak didedakan dan tidak mengetahui tindakan yang saya ambil yang mana SPRM percaya adalah kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM dan Seksyen 4(1) AMLA. Oleh itu, jelas SPRM menjalankan ekspedisi memancing terhadap kami tanpa sebab yang munasabah, katanya. Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin mendakwa beliau adalah seorang ahli perniagaan yang kaya dan berjaya sebelum menyertai politik dan menjawat jawatan awam lagi. Menurut Daim, jika beliau kekal dalam perniagaan dan tidak melakukan apa-apa untuk mengembangkan asetnya secara aktif, nilai pegangan saham cair miliknya sahaja akan bernilai lebih RM50 bilion hari ini. Itu kos pribadi saya hari ini dalam keputusan untuk menyertai kerajaan. Keputusan saya menyertai kerajaan dan berkhidmat kepada negara mendatangkan kerugian kewangan yang besar kepada diri dan keluarga saya. Pembabitan saya dalam perniagaan menjadi subjek beberapa buku dan artikel bahkan sebelum saya dilantik sebagai menteri. Tajuk utama pelantikan saya menyatakan Malaysia New Finance Minister Daim Zainuddin, The Quiet Millionaire, Sunday Times 12 Ogos 1984, Tycoon Daim Tech Finance, Millionaire Entrepreneur Daim Zainuddin 45 has been catapulted into the cabinet as Finance Minister The Star 15 Julai 1984, katanya. Daim berkata demikian melalui affidavit sokongan yang dikemukakan beliau dan keluarga dalam permohonan mereka untuk memohon kebenaran memulakan prosiding semakan kehakiman bagi mencabar siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap mereka. Daim atau nama sebenarnya C. Abdul Daim Zainuddin berkata, pada atau sekitar 1969, beliau menceburi bidang perniagaan dan mengasaskan bersama rakan kongsi lain syarikat Maluri Sendirian Berhad yang terbabit dalam pembangunan hartanah. Bekas ahli parlimen Merbok itu berkata, syarikat itu bertanggungjawab membangunkan perbandaran yang dikenali sebagai Taman Maluri dan Taman Bukit Maluri di Kuala Lumpur dengan penilaian hari ini bernilai lebih daripada RM26 bilion. Daim berkata, beliau juga pemilik Malaysian French Bank dan kemudian UMBC, kini RHB Bank, dan mempunyai kawalan serta kepentingan besar dalam semua syarikat induk seperti Sime UEP, Sime Dabi sekarang, Guthrie, TV3, Maybank Consplan,
Cold Storage, dan Nestle Malaysia. Katanya, 10% kepentingan beliau dalam Nestle Malaysia hari ini bernilai kira-kira RM3 bilion. Sebelum menyertai kabinet, saya diberitahu boleh memindahkan semua pelaburan saya ke dalam satu blind trust pemegang amanah dan saya bersetuju. Namun, kira-kira setahun kemudian, kabinet membuat suatu panduan bahawa saya perlu mencairkan pelaburan saya dalam syarikat induk dan UMBC. Pada masa itu, aset cair saya berjumlah kira-kira RM750 juta bersamaan dengan 250 juta Amerika Syarikat dolar. Sekiranya saya telah meletakkan jumlah itu ke dalam suatu dana indeks S&P 500 pada 1984, nilai hari ini akan melebihi RM42 bilion, katanya. Daim berkata, pada Februari tahun lalu, beliau memberikan kenyataan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, tetapi mendengar kabar daripada agensi itu lagi sehingga Jun 2023. Beliau berkata, walaupun Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dinamakan dalam kertas Pandora, mereka tidak disiasat oleh SPRM dan tiada sebarang tindakan diambil terhadap mereka. 4 bulan selepas pernyataan direkodkan, iaitu pada 7 Jun 2023, satu notis SPRM menurut Seksyen 36(1)(e) Akta SPRM dikeluarkan kepada beliau dan keluarga yang memerlukan maklumat semua aset dan sumber pendapatan yang dikeluarkan dari Malaysia dari tahun 1997 sehingga kini perlu diberikan dalam tempoh 30 hari. Menurut Daim, notis itu dikeluarkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, di mana beliau mempunyai sebab munasabah untuk mempercayai bahawa kesalahan bagi suapan di bawah Seksyen 23 SPRM Akta telah dilakukan berdasarkan siasatan mengenai aduan yang tidak didedakan. Katanya, pada tarikh sama, Azam Baki juga menyebabkan SPRM mengeluarkan notis kepada mereka menurut Seksyen 44(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 AMLA yang membekukan akaun bank pribadi dan akaun bank syarikat mereka. Saya tidak melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta SPRM atau AMLA oleh kerana saya meninggalkan pejabat awam pada Mei 2001, kira-kira 22 tahun yang lalu. Saya dinasihatkan peguam bahawa tuduhan yang akan dimulakan terhadap kami tidak berperlembagaan dan tidak sah dan kami tidak akan menerima perbicaraan adil. Itu akan menjadi pencabulan hak kami untuk kebebasan berperibadi yang dilindungi di bawah Akta Perkara 5(1) Perlembagaan Persekutuan. Sehingga kini kami tidak mengetahui dakwaan yang dibuat terhadap kami dalam aduan tidak didedakan dan tidak mengetahui tindakan yang saya ambil yang mana SPRM percaya adalah kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM dan Seksyen 4(1) AMLA. Oleh itu, jelas SPRM menjalankan ekspedisi memancing terhadap kami tanpa sebab yang munasabah, katanya.